Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami diberi tugasan untuk membuat pembentangan bagi tugasan 3 iaitu pembangunan laman web. Nama kumpulan kami adalah Semangat Wajah Johor. Ahli-ahli dalam kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Nurul Ashikin binti Muhammad Amran 289196, Faizah binti Dullah 289304, Haslinda binti Hamzah 289043 dan Muhammad Nur Arif bin Nordin 289340. Definisi transformasi pendigitalan. 1. Memanfaatkan teknologi untuk mencipta proses perniagaan, pengurusan, budaya dan pengalaman pelanggan bagi memenuhi keperluan dan permintaan. Kedua, mengubah proses analog kepada digital serta proses sosial teknologi yang digunapakai di seluruh dunia dalam semua bidang kehidupan. Tiga, merevolusikan pelbagai bidang dengan bidang teknologi. Fungsi pendigitalan. 1. Ia mampu meningkatkan kecekapan perniagaan melalui analisa data perniagaan dan juga mengubah cara bekerja. Kedua, ia mampu memberi impak dan cabaran yang melebihi kemajuan industri semasa negara sedang berdepan dengan krisis global. Fungsi pendigitalan juga mampu menyatupadukan inovasi teknologi dan penggunaan aplikasi sehingga boleh mengembangkan ekonomi digital dan mencipta masa depan yang lebih baik. Nama saya Muhammad Nur Arif bin Nordin, nombor matrik 289340. Okey, contoh penyelesaian transformasi digital. Setiap organisasi perlu berusaha supaya dapat mencapai keuntungan dan peluang perniagaan yang mana perubahan ke arah pendigitalan untuk mengubah pengalaman pengguna menjadi lebih baik dan pelanggan gembira menerima perkhidmatan. Ini adalah beberapa contoh gambar berkenaan tentang transformasi pendigitalan di era kini. Kupon shopping online, online member card, online banking dan online point. Transformasi digital, ancaman atau peluang. Bentuk media digital baru akan menjadi komponen teras revolusi industri keempat dengan konsistennya akan memacu kerangka individual dan kolektif masyarakat. Kuasa demokratik media digital boleh juga disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab menyebar fahaman, ideologi serta pendapat bertujuan memperolehi sokongan orang ramai. Sudah pasti, dunia media digital juga tidak terkecuali memiliki aspek positif dan negatif. Kebijaksanaan pemikiran akan dapat menilai dan menggunakan kemudahan ini dengan lebih baik. Adakah perkembangan teknologi ini memberi ancaman ataupun peluang untuk kita semua sebagai pengguna? Kelebihan transformasi digital. Alatan teknologi lebih berkualiti, stabil dan praktikal. Seterusnya mengurangkan kos kerana kurang kerosakan. Integrated circuit IC atau chips lebih kecil dan tidak memerlukan ruang yang lebih besar. Mengurangkan tenaga manusia serta kos bayaran bagi perkhidmatan yang sedia siap bersistem dan diprogramkan. Menjimatkan tenaga elektrik serta sumber kuasa pengurusan dan pembangunan, hasilkan pengguna atau pekerja yang berilmu seiring dengan kemajuan teknologi sedia ada. Kelemahan transformasi digital. Emosi sebenar pengguna sangat terbatas untuk berekspresi kerana kebanyakan urusan dibuat secara maya. Perlukan peranti tertentu dan bersesuaian. Risiko berlaku kesilapan penghantaran atau perkongsian maklumat atau data. Isu data peribadi terdedah serangan oleh penggodam yang juga mendapat maklumat sulit serta rahsia di dalam drive. Berlaku pengangguran kerana tidak memerlukan banyak tenaga manusia serta jurang pendidikan dan saingan dalam ilmu pengetahuan menjadi lebih tinggi. Tidak mahu berubah dan bergantung pada sistem sedia ada menjadikan proses kerja menjadi lebih panjang. Assalamualaikum, nama saya Faizah binti Dullah, nombor matriks 289304. Slide seterusnya ialah cabaran pendigitalan. Cabaran dalam sektor kerajaan. Yang pertama ialah membuka minda dan bersifat terbuka menerima pembaharuan teknologi supaya mampu bersaing di peringkat global sekaligus meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan awam.
Kedua ialah kurang pembudayaan serta aktiviti pengurusan dalam pelaksanaan pendigitalan sektor awam. Yang ketiga ialah pencawat awam kurang ilmu pengetahuan dan kurang mahir berkaitan teknologi baru yang diperkenalkan dan juga masalah kewangan. Seterusnya ialah cabaran dalam sektor swasta. Yang pertama ialah kurang ilmu untuk mengendalikan alatan seperti telefon pintar, laptop, mesin, instrumen serta kemudahan jalur lebar yang menjadikan perolehan keperluan dan proses urus niaga lebih sukar dan lambat. Yang kedua ialah terbiasa dengan amalan tradisional, menjadikan pengguna tidak percaya dengan urus niaga secara atas talian seperti perbankan secara online. Yang ketiga ialah lebih gemar memilih mendapatkan maklumat dan keperluan secara terus, contohnya pembelian di mana-mana pasaraya maupun kedai dan lain-lain. Dan seterusnya ialah perkongsian maklumat dalam data sangat terhad. Seterusnya ialah rumusan. Dalam usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan oleh agensi kerajaan maupun swasta, tahap perkhidmatan perlu ditingkatkan supaya ia dapat ditingkatkan berdasarkan kepada komitmen pegawai dan penggunaan teknologi. Kita juga dapat melihat kelebihan dan kelemahan dalam pembangunan strategi pengurusan pendigitalan supaya anjakan dalam budaya kerja berteraskan konsep digital dapat diterima. Faktor-faktor ke arah kejayaan pendigitalan yang sewajarnya perlu diambil bagi memastikan proses ini dilaksanakan dengan berkesan dan dimanfaatkan dalam pelbagai aspek bidang yang terlibat bagi mempertingkatkan keberkesanan proses transformasi pendigitalan dari semasa ke semasa. Di samping itu, hasil penulisan ini berupaya menjadi sumber rujukan kepada pelbagai masyarakat untuk membentuk strategi pendigitalan dan bersistematik, berkualiti dan bersesuaian. Sekian dan terima kasih.